Didik TV KPM. Okey, untuk segmen kali ini kita lihatlah bagaimana untuk kita merekodkan dan memberi tahap penguasaan kepada murid tersebut. Kita lihat Syafiqah, contoh pertama cara pemberian tahap penguasaan. Okey, sebelum tu kita lihat dululah video yang menggambarkan tahap penguasaan ini. Kita lihat dulu video. Lihat dahulu. اوكي طيب للشهر ما هذا؟ هذا سرير. اقرأي. هذا سرير. ما هذه؟ هذه ساعة. اقرأي. هذه ساعة. ما هذه؟ هذه كنبة. اقرأي. هذه كنبة. أحسنت. Okey Syafiqah, kalau kita tengok tadi berdasarkan video yang ditayangkan, murid tersebut sabitan wa munasiban bil mawaqif wa mutatawwi'an. Murid ini tekal, bermaksud dia berterusan boleh membaca ayat mudah yang dikehendaki ataupun disoal oleh guru, kan? Ada 3 jumal yang murid itu boleh baca. Dia berterusanlah, dia bukan satu ayat lepas tu dia tak boleh nak baca. Okey, dia tekal, berterusanlah. Lepas tu dia menepati situasi ni dengan beradab ataupun dia boleh menjawab ataupun meraihkan soalan daripada guru. Guru tu tanya hazihi kanabatun. Okey. Maksudnya dia menepati situasi lah dan kehendak guru, dan yang paling penting tadi dia secara sukarela untuk membaca. Bila guru dia siapa yang nak cuba kan dia angkat tangan ana muallimah. Jadi menggambarkan dia sukarela lah tanpa paksaan. Itu okey, jadi cadangannya berdasarkan video tadi ataupun tindakan murid tersebut, dia layaklah untuk mendapat TP 5 Syafiqah. Okey, seterusnya kita lihatlah contoh seterusnya. Kita lihat video terlebih dahulu. Baik, kita saksikan dahulu. هذه ساعة. اقرأي. ساعة. أحسنت. Okey dia mengajar, Syafiqah. Ustaz. Dia murid tersebut sabitan wa munasiban bil mawaqif wa misalian. Dia tekal, kan? Dia berterusan boleh membaca, menepati situasi dengan beradab, kan? Ahsanti. Dia sebut memberi ganjaran pula kepada rakannya, memberi penilaian. Ni penilaian rakan sebayalah contoh, dan boleh menjadi contoh, menjadi guru cilik lah, menjadi misali kepada kawan-kawan yang lain. Okey. Jadi kat sini boleh dicadangkan kepada murid tersebut berdasarkan tindakan yang murid ini lakukan. Kita boleh bagi TP 6 sebab dia telah menjadi suri tauladan dan murid turuslah. Okey. Dan seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Kita tengok video terlebih dahulu. Baik. ما هذه؟ هذه ساعة. اقرأ. هذه ساعة. أحسنت. Okey, dan berdasarkan video tadi Syafiqah, murid tersebut sabitan wa munasiban bil mawaqif. Dia tekal dan menepati situasi. Menepati situasi ini boleh dalam keadaan dia beradab, kan? Dan mengikut arahan, kehendak ataupun soalan guru. Guru tu tanya mahaza, mahazihi, dia boleh jawab dengan jawapan al-ijabah as-sahihah. Dan dia layaklah untuk saya cadangkan mendapat TP 4. Okey. Okey, itu contoh-contoh bagaimana untuk kita nak cara kita memberikan tahap penguasaan kepada murid. Seterusnya kita lihat juga template pelaporan PBD yang telah dikeluarkan oleh pihak bahagian kurikulum lah Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana kita tidak ada rekod transit atau rekod perkembangan murid lah yang selaras dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita hanya ada untuk rekod tahunan sahaja, rekod yang terakhir lah, iaitu seperti yang dicadangkan ini yang mengandungi 3 item yang utama, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Jadi kita tak ada borang transit ataupun rekod transit yang selaras, okay? Mengikut kekreatifan
guru masing-masing. Baik. Contoh dia, inilah antara contoh-contoh yang dilakukan oleh guru untuk merekod PBD ataupun merekod transit lah perkembangan murid dari semasa ke semasa. Kalau kita boleh lihat, situ ada contoh CHOP, macam mana guru itu memberikan CHOP dan TP kepada tugasan murid. Dan kita juga boleh memberikan pelekat kepada murid lah untuk memberi TP. Jadi kalau dengan adanya cara sebegini mungkin lebih memudahkan dan tidak membebankan kepada para guru dan lebih menaikkanlah semangat kan, hamasah kan kepada murid untuk terus belajar dan minat kepada bahasa Arab. Dan seterusnya kita lihat juga contoh token ekonomi melalui ganjaran gula-gula. Kita letak memberikan ganjaran lah token kepada murid-murid tersebut dengan gula-gula ataupun sebagainya lah yang sesuai. Dan yang seterusnya kita boleh meletakkan papan ganjaran bagi pelekat ke ataupun kita letak bintang ke, an-nujum ke, al-qamar ke kan yang sesuai. Dan kalau lebih baiknya kita letak papan ganjaran ini ditayangkan kepada semua murid supaya mereka tahu di mana tahap penguasaan mereka pada hari dan pembelajaran ketika itu. Okey, ini cadang-cadangan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang telah dibuatlah oleh para guru kan, yang boleh memudahkan dan sangat kreatif untuk melaksanakan pentaksiran bilik darjah secara berterusan dan holistik. Dan yang terakhir, kita perlu melakukan tindakan susulan atau perkara yang lebih mudah untuk kita faham. Kita perlu jalankan intervensi lah sekiranya murid tersebut masih lagi belum mencapai tahap penguasaan minimum iaitu TP3 ke bawah lah, maksudnya TP1, TP2 lah. Murid itu masih berada di tahap penguasaan 1 dan 2. Kita perlu melakukan tindakan susulan sampailah murid tersebut mencapai tahap penguasaan minimum, iaitu murid tersebut dah dapat TP3, TP4, TP5. Kita kena jalankan tindakan susulan lah. Sekalipun begitu, tindakan susulan ini boleh juga dilaksanakan. Kalau murid itu TP4, TP5, TP3, kita nak gerakkan murid tersebut kepada TP4 misalnya. Kita juga boleh buat tindakan susulan yang boleh membantu mereka untuk terus berkembang secara kognitif, efektif dan juga psikomotor. Kita kena melakukan tindakan susulan lah. Kita tak boleh terhenti habis kelas, kita terhenti setakat itu, tak boleh. Kita kena sentiasa melakukan sesuatu sampailah murid tersebut bolehlah menguasai tahap penguasaan yang maksimum. Okay? Tindakan susulan ini juga sebenarnya menampakkan betapa PBD ini dilaksanakan bagi membantu pertumbuhan pembelajaran murid. Maksudnya, kita akan berusaha membawa murid tersebut semakin cemerlang. Dah cemerlang lagi cemerlang kan, sebab dia kita akan berusaha membawa murid tersebut semakin baiklah dari semasa ke semasa. Dan juga inilah merupakan panduan refleksi terhadap pengajaran guru. Kalau kita rasa ada murid yang masih belum capai tahap minimum, kita kena buat sesuatulah sebagai tindakan susulan. Baik, Ustaz. Itu sahaja. Terima kasih atas penjelasan mengenai pelaksanaan dan juga perekodan pentaksiran bilik darjah untuk mata pelajaran bahasa Arab sekolah rendah. Untuk sekolah rendah. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz ada rumusan secara ringkas untuk topik kita pada hari ini? Okey, rumusannya Syafika. Kita sebenarnya perlu PBD ini mentaksir secara meluas. Kalau kita faham betul-betul, yang pastinya bila kita mentaksir, kita kena faham kehendak, keperluan dan tuntutan kurikulum seperti yang telah dibentuklah dan dirangka oleh pihak BPK melalui DSKP kita. Jadi para guru kena faham apa kehendak DSKP dan juga kita perlu menilai secara holistik, secara kognitif, pemikiran, efektif dan juga psikomotor. Dan bila kita dah melakukan pentaksiran dengan betul dan tepat melalui 3 kemahiran yang utama dalam bahasa Arab ini, insya-Allah murid-murid secara tidak langsung akan menguasailah dan akan mencapai tahap penguasaan yang maksimum. Didik TV KPM